Atira, boleh saya tanya awak sesuatu? Ya, sudah tentu. Saya biasa dengar orang bercakap dalam pidato, dalam syarahan, dalam ucapan dan sebagainya menggunakan perkataan bak kata pepatah. Apa maksud pepatah itu ya? Oh, itu yang mengganggu fikiran awak. Mari saya terangkan kepada awak apa itu pepatah. Pepatah ialah sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat dan ajaran, iaitu perkataan orang tua-tua. Selain itu, pepatah adalah salah satu jenis peribahasa yang mempunyai makna selapis. Oh, baru saya faham. Atira, boleh tak awak terangkan kepada saya ciri-ciri pepatah? Saya kelirulah kerana terdapat pelbagai jenis peribahasa Melayu. Boleh. Mari saya jelaskan ciri-ciri pepatah. Pepatah hampir menyamai bidalan, tetapi lebih memberatkan sifat rangkaian kata yang berkerat-kerat atau berpatah-patah. Ini dapat dilihat melalui cara pengucapannya yang satu persatu. Contohnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, satu rangkaian kata, ringan sama dijinjing pula, satu rangkaian kata. Yang kedua, pepatah sering berkait rapat dengan adat istiadat, undang-undang atau peraturan masyarakat. Seterusnya, pepatah mempunyai makna selapis. Makna selapis yang dimaksudkan itu merujuk kepada apa sahaja yang dikatakan ungkapan-ungkapan dalam pepatah tersebut, maka itulah maksudnya. Bahasa mudahnya, pepatah mempunyai makna yang jelas. Selain itu, ciri-ciri pepatah adalah ringkas dan padat. Pepatah juga kurang memberatkan pengajaran berbanding bidalan. Namun begitu, pepatah memberi pengajaran yang benar. Selain daripada ciri-ciri pepatah, mari saya kongsikan kepada awak apa pula fungsi pepatah. Fungsi pepatah adalah untuk mematahkan kata-kata orang lain bagi menerangkan kebenaran yang sukar disangkal. Saya harap awak sudah faham dengan konsep pepatah. Mari saya tunjukkan pula beberapa contoh pepatah berdasarkan tema Perpaduan Sayangi Malaysiaku. Contoh-contoh pepatah. Yang pertama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing bermaksud bermuafakat dalam melakukan sesuatu kerja sama ada susah ataupun mudah. Dengan kata lain, bekerjasama dalam melakukan suatu kerja. Contoh situasi bagi pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong royong adalah salah satu budaya rakyat Malaysia. Dalam suasana masyarakat majmuk di Malaysia, aktiviti gotong royong mampu mewujudkan persefahaman antara kaum melalui semangat bantu-membantu dan bekerja sama. Budaya gotong royong bukan sahaja melibatkan masyarakat Melayu, malah turut melibatkan kerjasama kaum lain, iaitu Cina, India dan lain-lain. Selain membersihkan kawasan persekitaran, budaya ini juga menjadi platform untuk mewujudkan keharmonian kaum menerusi aktiviti bersama. Aktiviti gotong royong ini membuka ruang untuk mewujudkan persefahaman bagi menangkis segala prasangka atau salah faham. Raju, adakah kamu menyertai aktiviti gotong royong di kawasan perumahan kita esok?
Mestilah. Aming dengan Ali pun turut serta esok. Kita semua haruslah sentiasa bekerjasama supaya kerja mudah dilakukan di samping mengeratkan lagi persahabatan kita. Betul tu. Lega saya mendengarnya. Penglibatan semua pihak dalam budaya ini memberi peluang untuk saling mengenal, mengeratkan ukhuwah dan menyuburkan semangat perpaduan di Malaysia. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerja yang berat boleh menjadi mudah apabila dilakukan bersama-sama. Contohnya, sama-sama membersihkan taman permainan, longkang, persekitaran taman perumahan, sungai mahupun rumah ibadat. Itulah prinsip gotong royong. Pepatah yang seterusnya ialah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Apa maksud pepatah itu ya? Boleh awak terangkan kepada saya? Oh, boleh. Mari saya terangkan. Maksud pepatah ini ialah sesuatu kejayaan yang diperoleh disebabkan seluruh pasukan atau masyarakat bersatu hati dan berpegang teguh antara satu sama lain. Lihat contoh situasi ini. Pak Samad. Semalam saya dengar ada kes kecurian di Kampung Mawar. Betul tu Amir. Sekarang pula saya. Nasib baiklah penduduk kampung memberi kerjasama menangkap pencuri tersebut. Apa nak jadilah. Alhamdulillah. Itu pentingnya hidup bermasyarakat yang saling menolong Pak Samad. Ya, betul tu Amir. Kita ni hidup berjiran mestilah saling menolong jika ada masalah. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sakit sama mengadu, luka sama meniup. Cikgu, saya mahu bertanya. Semalam saya pergi ke kedai. Saya terdengar bualan jiran-jiran rumah saya. Jadi apa maksud sakit sama mengaduh, luka sama menyiung? Saya tidak tahu, cikgu. Bagus oleh kamu itu Nazim. Mari cikgu terangkan kepada kamu apa maksud pepatah tersebut. Baiklah, bagi pepatah sakit sama mengadu, luka sama menyiuk ini adalah satu sifat bertanggungjawab bersama-sama atas sesuatu perkara yang dilakukan. Ia juga menggambarkan situasi susah senang yang dirasai bersama, sama ada bersama kawan ataupun sebaliknya. Seterusnya, contoh situasi. Pada suatu pagi, Fatimah sangat gembira untuk hadir ke sekolah. Beliau dikenali sebagai seorang murid yang sangat berdedikasi dan rajin melakukan kerja sekolah. Disebabkan kerajinan beliau untuk hadirkan diri ke sekolah, beliau tidak sedar bahawa dirinya telah dijangkiti virus COVID-19. Malah dirinya sangat gembira kerana sekolah telah dibuka semula dan beliau sangat rindukan kawan-kawannya. Fatimah telah bertemu dengan kawan baiknya iaitu Zuman. Walaupun berbeza agama dan budaya, mereka sangat rapat dan saling bekerjasama dalam melakukan tugasan. Tanpa disedari, virus tersebut telah menjangkiti Zuman. Namun begitu, Zuman tidak menyalahkan Fatimah, malah saling membantu menjaga kebersihan diri dan mengamalkan SOP dengan betul. Setelah dirawat, mereka berdua tidak lagi dijangkiti virus tersebut. Malah, mereka saling bekerjasama memberi pesanan supaya tidak dijangkiti virus itu lagi. Baiklah, cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu jelaskan sebentar tadi.
jelaslah bahawa pepatah ialah rangkaian perkataan yang berkerat-kerat atau berpatah-patah yang mempunyai makna yang jelas. Pepatah sering diguna untuk menyatakan pengajaran, penegasan dan panduan hidup, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Lazimnya, peribahasa jenis pepatah membentuk susunan berangkap dan terdapat perulangan kata dalam penegasan atau unsur-unsur pengajaran yang hendak disampaikan. Awak telah dengar penerangan tentang konsep pepatah, fungsi pepatah, contoh-contoh pepatah. Jadi sekarang sudahkah awak faham? Ya, saya sudah faham. Terima kasih Atira atas penerangan yang telah awak berikan sebentar tadi. Sama-sama. Semoga ianya bermanfaat untuk awak dan kita semua. Selamat datang semua, ini masa kita.